InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, rahmatnya, izinnya dapat kita bersama lagi di malam ini bagi sama-sama berzikir, sama-sama mendengar tazkirah ringkas. Dan jadi insya-Allah seperti mana kebiasaan semalam, kita di majlis zikir ni, seperti yang kita faham, zikir itu adalah suatu perbuatan yang mengingati akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir. Kita sebut nama Tuhan, sama ada beristighfar, bertahmid, bertasbih, bertakbir, dan di samping berselawat kata junjungan Nabi SAW. Dan bila disebutkan zikir ni, apa saja yang kita sebut bagi mengingati akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat tentang keutamaan zikir itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kamu aku khabarkan akan suatu amal kebajikan yang paling baik bagi kamu, paling meningkatkan kedudukan kamu, paling disenangi oleh Tuhanmu, bahkan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih mulia daripada perang dengan musuh kamu, baik ketika kamu kalah atau ketika kamu menang. Jawab mereka, mahu wahai Rasulullah. Sabda baginda lagi, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. So hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. So alhamdulillah, apa yang jelas daripada sabda Nabi tadi ialah tentang keutamaan berzikir. Sebab tu dia tak ada amalan yang boleh mengatasi amalan zikrullah, sebab kita ketika itu duduk bersama dengan Allah, ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sebarang hijab, terus kepada Allah. Itu kemuliaan zikir. Jadi yang ini yang kita nak latih. Sebab tu zikir ni pun juga ada latihan untuk kita mencapai satu tahap di mana kita sentiasa boleh berzikir kepada Allah. Kita kena latih. Ni latihan ni. Kita ambil masa 40 hari ni nak berlatih. Nak latih. Kalau orang tak masuk dalam kuliah macam ni, dia nak susah dia nak latih. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk tak masuk, masuk tak masuk. Dia benda nak latih kena istiqamah. Kalau kita set target 40 hari, 40 malam kita kena istiqamah. Istiqamah ni satu cabaran. Cabaran itulah yang kita nak buat. Betul, banyak amalan-amalan yang kita kena istiqamah sampai 40 hari, 120 hari. Sampai 1 tahun. Contohnya kita puasa Ramadan. 30 hari kita kena istiqamah. Suka tak suka kita kena puasa 30 hari. Memang 10 hari pertama susah nak puasa. Masuk 10 hari yang kedua. Masuk 10 hari yang ketiga kita rasa lazat. Demikian juga dengan zikrullah. Peringkat awal ni kita rasa macam tak seronok, mengganggu kita punya nafsu kita tu. Mengganggu permainan dunia kita. Sebab kita nak asyikkan dengan dunia kita tu. Sehingga kita boleh relax, tengok TV, siapa pun tak kacau, kita enjoy. Memang nafsu tak begitu. Dan syaitan pun tak macam tu, supaya kita jadi masuk neraka sama-sama dengan dia. Dan syaitan memang mencari ahli-ahli dia untuk diajak masuk ke dalam neraka. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita kena ambil iktibar daripada peristiwa yang telah berlaku. Macam benda berlaku, setiap hari benda berlaku.
Yang kita kena ikut Nabi. Sebab Nabi itu adalah utusan Allah. Baik, jadi apa yang kita dapat lagi? Ganjaran daripada Allah. Lepas tu sabda Nabi lagi. Zikir yang kita baca berulang-ulang. Setiap hari tidak akan mensia-siakan kita. Orang yang membaca tu. Tasbih sebanyak 33 kali. Tahmid 33. Takbir 34 kali setiap fardu. Apa yang kita dapat? Kerana kita setiap solat tu kita dah baca dah. Ilahana ya Rabbana, subhanallah, ilahi Rabbi, subhanallah, 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 subhanallah. Diampunkan kata Nabi oleh Allah walaupun dosa itu seluas lautan. Jadi siapa yang bertasbih 33, bertahmid 33 dan kesemuanya itu 99 kali, dan baginda berkata mencukupkan 100 kali dengan tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, bagi kekuasaannya dan baginya pujian, dan dia berkuasa di atas segala-galanya. Diampunkan Allah akan kesalahannya walau seluas lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang kita baca apa? Allahu yang akhir sekali lepas Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Jadi kita banyak baca sampai habis, sampai zikir sampai sempurna lah zikir itu. Itulah yang Allah bagi. Sama juga dengan kata Nabi, orang yang biasa membaca ayat kursi. Orang baca ayat kursi selepas setiap fardu. Dan dia sendiri dalam jaminan Allah sehingga ke solat yang berikutnya. Dia kata Ibn Taymiyah, orang yang baca ayat kursi ini, antara dia dengan syurga tu hanya kematiannya. Punya rapatnya. Maknanya fadilat orang yang membaca ayat kursi lepas solat. Jadi sebab tu lepas solat, Fatihah jangan tinggal, ayat kursi jangan tinggal, baca. Sebab fadilat dia banyak sangat kan. Benda tu kita buat harian. Kalau kita tinggal tu rugi. Kita baca Fatihah, kita dah berdoa. Habis kalau sampai ayat kursi. Dan dalam satu surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, apa yang disebutkan oleh Allah sini mampu ni. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Dengan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat yang memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Jadi Allah suruh kepada kita. Allah perintah kepada kita supaya sentiasa menyebut dan bertasbih. Subhanallah pagi, petang. Kan? Yang kita dah baca tu. Walaupun lepas solat kita baca. Apatah pula orang yang ada masa lagi. Dia memang memberi masa dia untuk berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Tasbih di tangan. Sentiasa dia ingat kepada Allah. Kita mungkin lepas solat je, dia tak. Ada je, kalau tak ada apa dia buat, dia bukan mulutnya tasbih. Ataupun selawat kepada Nabi. Dan dengan amalan-amalan zikirnya itu mendatangkan para malaikat untuk memohon keampunan. Malaikat ni dia tunggu je, tengok siapa yang baca, yang ingat kepada Allah, dia minta ampun. Dia tolong lagi minta ampun. Wahai Allah, ampunkanlah si fulan. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah si fulan. Kita tak nak akan dapat doa malaikat. Ni doa malaikat. Malaikat tolong doa untuk kita. Allah jadikan malaikat tu suruh doa kat kita. Allah punya sayang. Allah punya sayang sebab apa? Yukhrijuh minaz zulumati ilan nur. Maknanya Allah akan mengeluarkan orang yang ingat kepada dia daripada kegelapan zulmat ilan nur. Daripada kegelapan zulmat. Duduk dalam zulmat, dalam maksiat, dalam benda kejahatan. Sehingga dia beralih tempat kepada duduk di bawah cahaya Allah. Naungan bayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Orang yang duduk dengan Allah, yang Allah ingat kepada kita, ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. So jadi apa yang kita nak latih diri kita sekarang ni, sentiasa kita ingat kepada Allah. Mungkin sekarang ni kita waktu malam je kita berzikir. Waktu siang bagaimana? Waktu kita tengah memadu kereta macam mana? Kan? Semua tu kita nak gunakan masa yang kosong itu untuk diisi dengan zikrullah.
Ini antara perkara yang kita akan buat nanti insya-Allah. Jadi baguslah. Jadi bila ada waktu-waktu yang begini, kita dapat peluanglah untuk berzikir kepada Allah.